Okey, kita sambung bahagian B, soalan 8. Soalan taburan kepalang kalian ya. Kamu sendiri tengok kertas ya. Okey, so soalan A, bila nampak 45%, tajuk kepalang kalian bila kamu tengok peratus, dia selalu dikaitkan dengan kepalang kalian lah . So kalau 45%, awak tukar kepada pecahan ataupun nombor kepuluhan 0.45. Okey, di sini Putra sudah tulis P dan Q. Tapi sebenarnya tak semestinya yang dia bagi itu ialah P. Kita kena tengok kehendak soalan . Contohnya kalau kamu tengok 8A1, minat dia ialah remaja. 8A2, okey, itu tentang variance. So masih minat dia remaja. So kepalang kalian remaja ialah P. So tadi 45, okey, itu memang remaja, so betul lah. So kamu mesti tengok dulu jangan ingat dia pagi itu mesti P. Tak semestinya. Tengok kehendak soalan. So contohnya soalan ni A1, A2 memang cerita tentang remaja, maka bolehlah kita kata kepalang kalian berjaya kita ialah kepalang kalian remaja. 0.45. So automatic Q awak tahu sebab hubungan mereka jumlahnya 1. Okey, cikgu tengok soalan A1, 7 orang dipilih, sekurang-kurangnya 3. Okey, Putra, sekurang-kurangnya 3. 3 boleh tak? Boleh. Boleh. Makin lama makin besar kan, makin lama makin sikit? Kalau sekurang-kurangnya 3. Makin besar. Makin besar sehingga 7. 7 sebab 7 orang dipilih. So sepatutnya kita buat ini. Tapi kalau Putra ambil yang tak nak punya kan, Putra ambil 012 sebab pilihan yang ada, yang nak ialah 3 sampai 7, yang tak nak ialah 0 sampai 2. So kamu ada 2 pilihan. Satu pilihan kamu buatlah 3, 4, 5, 6, 7, kemudian tambahkan semua. Tapi kena buat 5 kali. Kalau tak nak punya, buat 3 kali. So terpulang kepada kamu. So Putra pilih yang jenis tak nak, sebab tak nak punya baru 3. So kamu pun buatlah untuk 0 macam mana, 1 macam mana, 2 macam mana. Ingat dalam peperiksaan, walaupun kita boleh terus tekan kalkulator dapat jawapan, tapi mesti tunjukkan pengiraan dia. Tunjuk pengiraan dia. So 7C0, 045, okey 037C. Okey, betul. Okey, mesti tunjuk ini. Yang tengah-tengah ini, yang baris ini optional. Nak tunjuk pun boleh, tak tunjuk pun tak apa. Tapi ini wajib tunjukkan, kemudian nilai dia wajib tunjukkan lah. Yang baris ini sesuka hati kamu lah. Okey. Tunjuk pun boleh, tak tunjuk pun boleh. Okay, lepas itu, so yang kita nak ialah 1 tolak yang tak nak. So dapatlah jawapan ini. Boleh So ini sudah banyak kita buat dalam kelas tambahan. Cikgu Miu sudah banyak kali ajar kamu. Okay, A2. Okay, ini soalan taburan binomial. Lepas tu cerita tentang variance. Kalau nampak variance, mean, sisihan piawai, pakai saja rumus itu. Ini untuk mean, okay, untuk variance. Dan kalau untuk sisihan piawai, punca kuasa 2 MPQ. Senang saja sebenarnya. Kalau awak tengok ini tajuk taburan binomial, melibatkan variance sisihan piawai, pakai saja rumus simple ini. So soalan bagi variance. So kita pakai rumus inilah. Pakai rumus ini, betul. So main ganti je lah. Variance dia bagi. Okay, P dan Q ada. So kita boleh dapat berapa N dia. Cikgu tak cek. Putra, N ini memang putus ke awak round off Putus tak silap teacher. Kalau putus, putuslah. Tapi kalau tak putus pun, awak jangan lupa N itu ialah bilangan orang. So kamu mesti pundahkanlah bagi cikgu integer. Kalau putus lagi senanglah. Kalau tak putus pun, jawapan ini wajib ialah integer. Dia mesti integer ataupun nombor bulat. Sebab ini melibatkan bilangan orang. Bukanlah sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Variance boleh. Variance boleh dalam nombor perpuluhan. Sisihan piawai boleh nombor perpuluhan. Tapi tidak untuk bilangan. So itu soalan A, tak ada masalah. Untuk siapa yang kali pertama masuk, tak payah sibuk salin. Nanti cikgu bagi PDF.
Okey, soalan B. Ini soalan B So soalan B kita tahu ini ialah soalan taburan normal sebab memang ada ayat itu kan. Okey, berat padan penduduk dewasa mengikut taburan normal. So kita tahulah ini soalan taburan normal. Kalau soalan taburan normal dia mesti cakap itu ialah taburan normal. Taburan binomial yang tak cakap Okey. So cikgu bagi mean. Okey, di sini cikgu bagi variance. So digalakkan terus tulis sisian piawai sebab rumus kita nanti tak akan pakai variance. Kita akan pakai sisian piawai sahaja. Putra memang putus 7.5 putus. Lepas tu 321 daripada penduduk mempunyai berat 48 hingga 72 kg. Cari jumlah penduduknya. So di sini dia bagi berat, kemudian dia pun bagi bilangan. So kita ambil berat yang dia bagi itu dulu. So kamu lukis, ini 48, ini 72, ini sepatutnya sepatutnya kita terus lukis yang normal piawai punya. Maksudnya macam nak cakap Maksudnya Putra you buat ini, So you dapat nilai ini yang lukis di sini. Negatif 2.312. Okey, lepas tu dia bagi 72 kan. So bila awak kira, awak dapat kira gunakan yang skor Z tu, kamu dapat nilai ini di sini 0.888. Tengah-tengah ini ialah kosong. Okey. Kalau kamu nak tulis bukan dalam bentuk piawai punya, Putra, tengah-tengah ini bukan awak tulis apa di sini Salah tulis. Tengah sepatutnya min. Waktu tu saya salah tulis, saya lupa padam. Oh, okey. Kalau nak tulis ini pun sepatutnya min 65.34. Awak boleh cuba 65.34 kalau kamu masuk ke dalam formula ini awak dapat kosong. Boleh So kalau awak nak tulis ini sepatutnya tukar kepada piawai dululah. Tapi tak ada masalah lah sebab gambar aja tak ada markah. So awak boleh contoh di atas lah. So awak dapat bacaan, awak tulislah ini cikgu awak punya jawapan betul lah. Jawapan dia lain sikit. Putra kalkulator warna hitam kan? Teacher. So ini awak ini pakai kalkulator kan? Okey. Dia memang 3 tempat perpuluhan Dia memang 3 tempat perpuluhan ke? Kan awak round off? Yang mula pakai jam. Sabar. Nak tengok macam sebab even CV memang 3 tempat teacher. Memang 3 tempat kalau betul. memang 3 tempat tak apalah. Sorry, yang bawah ini. Okey, awak bawah ini sudah 4 angka berarti. Okeylah. So awak label di sini. Okey. So kalau bentuk piawai maksudnya ini sama je, kepalang kalian sama je walaupun bawah itu kita ikut piawai lepas tu awak tunjukkan pengiraan dia. So mungkin sebab round off yang dibagi dalam skema dengan awak beza sikit, itu tak ada masalah lah. Tak ada masalah, awak ikut sajalah. Asalkan awak baca betul Okay, so dapat tengah-tengah ini. Lepas itu, ini kepalang karya yang kita dapat. So lepas itu kita gunakan saja formula tingkatan 4. Tingkatan 4 ke? Mendengar rendah kalau tak silap saya. Yang kepalang kalian. Okay? Kepalang kalian apa yang kita nak sama dengan bilangan yang dikehendaki bahagi dengan jumlah semua. So sekarang awak ada kepalang kalian berat antara ini. Awak ada bilangan orang dalam kawasan ini. So awak boleh dapatlah jumlah penduduk. So
Okay, so boleh ya? You sudah move kan? So kalau tidak sepatutnya ini ialah 0.80234 sama dengan 321 bahagi jumlah penduduk. Tapi auto di bawah itu pun tak salah. Hanya takut ada kawan tak tahu kenapa tatannya. Sebenarnya tatan daripada formula ini ya. Tatan daripada formula ini. So awak buat algebra dia, awak dapatlah jawapan ini. Awak dapatlah jawapan ini. Kalau siapa tidak tahu macam mana selesai, boleh sheet calculate di kawasan ini ya. Okey. Putra, kenapa 401 Saya bundakan terus. Kalau bundakan sepatutnya 400. 400 kan? Cuma hari tu Cikgu Mio cakap even ada perpuluhan sikit kat belakang pun bunda je terus tambah 1 dia cakap. So saya ikut yang cakap. Sebab memang soalan jenis ini dia ada orang kata ambil kurang, ada orang kata ambil lebih. So dia sebenarnya memang terima dua-dua jawapan. So kalau Cikgu Mio cakap macam tu, kita ikut sajalah. Daripada awak pening Sebab memang tajuk statistik ini bila dapat nombor perpuluhan tapi kita nak integer, memang mereka kata terima je. Terima sama ada awak buat penghampiran ataupun awak tambah 1 ataupun awak kurang 1. So kalau awak saya ikut Cikgu Mio punya, kita ikut sajalah daripada awak confuse Okay teacher. Cikgu hanya nak pastikan awak bukan buat penghampiran salah aja. Okey, soalan 9. Soalan 9 ialah soalan tanya persamaan tangent. Kalau persamaan tangent itu tajuk apa? Saya tukar orang tanya. Okey Faiz, persamaan tangent itu tajuk apa? Pembezaan ke pengamiran? Faiz? Pengamiran. Pengamiran. So boleh ingat dia punya itu tak? Ambil persamaan, persamaan tangent, bukan persamaan lengkung. Persamaan tangent. Yang pengamiran tu ialah persamaan lengkung. Oh. Okay, so soalan ini ialah soalan pembezaan kegunaan pertama. Kita ambil persamaan, lakukan pembezaan. Kalau awak gantikan titik tersebut, awak dapatlah kecerunan titik tersebut. Lepas itu, kalau persamaan tangent, dia punya kecerunan. Mau dia ada tak di tepi kamu? Kita ambil persamaan lengkung kita. Kita lakukan pembezaan. So awak akan dapat, ataupun kita sebenarnya panggil dia sebagai fungsi kecerunan lah. Sebab dia dalam sebutan X. Lepas tu, kamu gantikan nilai X, awak dapatlah kecerunan titik tersebut. Kalau tangent, kecerunan tangent apa hubungan kecerunan tangent dengan kecerunan titik ini? Sama tak? Tak ingat? Negatif 1 per dy dx. Negatif 1 per dy dx itu kalau persamaan normal. Sama. Boleh? Kalau persamaan tangent, ambil dia. Persamaan normal baru yang negatif 1 per dy dx. Boleh ya? Boleh ya? So sebenarnya kalau tangent, ambil dia. So awak ada kecerunan, lepas tu awak cari maklumat lain tentang garis ini, biasanya ialah titik dia, lepas tu buat persamaan garis lurus lah. Boleh ya? Kita tengok Putra buat So ambil persamaan, okey ini persamaan dia. So lakukan pembezaan. So, okey Faiz, lakukan pembezaan. Boleh? Okey ke Faiz? Okey teacher. Nampak pembezaan daripada persamaan yang diberi itu? Letak dalam formula dulu.
Gunakan rumus apa? Kalau ada tambah kita beza, cuba enlarge Kalau ada tambah kita beza 1 demi 1. Untuk beza yang pertama itu nak gunakan rumus mana? 2. Rumus 2 nampak X tapi tak nampak kuasa. Sekejap. Okey, orang lain pun carilah modul kamu. Rumus pembezaan di mana? Rumus pembezaan. Muka surat 15. Kalau modul ada pada awak muka surat 15. Okey, jumpa Faiz. Kalau tidak, cikgu minta orang lain tolong. 1. Okey. Tak apa, tulis ikut formula dulu. Ringkas kemudian. 1/2. 1/2 X 2 tolak 1. Iya ke? Depan dia AN kan? Ya. A kamu berapa? 1/2 darab 2. 1/2 darab 2 Boleh? Okey, tambah. Untuk bezakan 5 kosong. Dan kita gunakan rumus pertama. So, okey. Siapa yang tolong jawab itu? Ringkaskan. X. Kali siapa yang cakap tadi sebab kita tak tahu sebenarnya. 2 kali setengah berapa? Okey. Satu. Okey, 1. Kemudian X. 2 tolak 1? 1. Kalau ringkaskan, itu yang dapat X. Tanpa kosong, tak payah tulis lah. Itu yang Putra tapak punya. Kejap. Itulah katanya Putra tulis dy dx sama dengan X di mana dia telah lakukan pembezaan. So lepas tu kita gantikan nilai X. Nilai X kita 27. So kita gantikan X sama dengan 2. Ganti je, tak payah kira pun. Ganti je. So dy dx kita sama dengan 2. So itulah merupakan kecerunan tangent kita. Lepas tu nak bentukkan persamaan garis. Kita gunakan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Kita dapat nilai C. Lepas tu kita tulis balik persamaan. Boleh? So ini yang ikut saja kata alia itu. Ambil persamaan lengkung, lakukan pembezaan, gantikan nilai X. Kalau dapat kecerunan titik juga merupakan kecerunan tangent. Lepas tu awak ada 2 maklumat iaitu kecerunan dan titik. So kita buatlah persamaan garis lurus. So tajuk pembezaan sebenarnya kalau awak ingat rumus pembezaan, awak ingat cakap alia itu tak susah. Sekarang soalan pembezaan sebenarnya jarang keluar soalan yang susah. Sebab dia tahu ramai orang tak nak buat. Dia tak macam zaman cikgu. Zaman cikgu main pusimpak kami pening. Sekarang sebenarnya simple. Okey, B, cikgu tanya luas. So kalau luas itu bukan tajuk pembezaan tapi tajuk apa? Pengamiran. So kalau luas, kamu boleh pilih Y dx, boleh X dy, ikut kamu. Apa yang awak rasalah. Cikgu nak luas bagi rantau berloret. So kalau ikut rantau berloret, sebenarnya nombor yang kita baca sini aja 7. Okey. Cikgu minta siapa? Tadi siapa yang cakap? Fadri yang cakap ke Fadri? Okay, Fadri. Kenapa ini 5 tahu tak? Tambah 5. Kenapa sini 5? Okay, sebab ini. Sebab ini adalah persamaan lengkung kuadratif. Okay. So tempat ini ialah pindasan Y. So kita ikut C kita 5. So awak dapat sini 5, sini 7. Kalau pasi S, nombor yang kita boleh baca 02. Kan? Ini kosong. Ini kosong. So Fadri, kalau ikut awak, you nak dy ke nak dx? You nak ambil 02 ke you nak ambil 57? 57. 57. Okey. Sebenarnya kita kena ambil 57 dan kita tak ambil 02.
Sebab kalau 02 pasti X, rantau peluru ialah di sebelah bawah lengkung. Maksudnya kalau awak buat 02, yang awak cari ialah kawasan ini. Ini kalau siapa pakai DX. Yang awak cari ialah kawasan kuning. Kalau siapa pakai 0 sampai 2 DX punya, yang awak cari ialah kawasan kuning. Okey, tapi soalan nak kawasan atas ini. So kalau dia nak kawasan atas ini sepatutnya 57, dan bila awak pilih 57, ini mesti DY. Ini mesti TY. So kalau ini mesti TY, sini mesti X dalam seputang Y. So persamaan kita yang ini yang ini. Kita nak tulis X sama dengan. Okey. Padri boleh? Y sama dengan setengah X kuasa 2 tanpa 5. Kita nak X sama dengan. So suruh buat kalau ini sama dengan Y. Okay, pindah apa dulu Fadri? 1/2 X kuasa 2. Okey, sama dengan Y tolak 5. okey, Y tolak 5. Next. 1/2 pindah sebelah. Okey, pindah sebelah sana jadi apa? Bahagi. Dia bahagi 1/2. Bahagi 2. Bahagi 2. Okey, tepang ini setengah X kuasa 2, apa hubungan mereka? Darat ke bahagi? Sebelah kiri ini. Yang ini sorry. Yang ini. X kuasa 2 darat setengah ke bahagi setengah? Bahagi. Tidak, bahagi berapa? Bahagi setengah ke bahagi 2? Bahagi 2. Bahagi 2. So pindah sana. Darab 2. Pindah sana jadi, sorry. Darab 2. Darat 2. Okay, di sini di sini. Okay, bergantung kepada cara kamu tengok. Ada orang akan kata, cikgu, ini ialah bahagi 2. So kalau awak cakap bahagi 2, pindah sana akan jadi darat 2. Ada orang pula cakap, cikgu, itu ialah darat setengah. Boleh. Tapi kalau darat setengah, pindah sana akan jadi apa? Fadri boleh? Kalau darat setengah, pindah sana jadi kita ubah 2/1. Sorry. 2/1. Darat 2/1. Boleh. Kalau awak nak cakap darat 2/1 pun boleh. Ataupun kita terus cakap aja bahagi 1/2. Tapi betul lah. Bahagi 1/2 maksudnya darat 2/1. Maksudnya darat 2. Bergantung kepada kamu cara kamu cakap. Sebenarnya akhirnya kerja awak ialah darat 2. Hanya ada orang kata bahagi setengah. Ada orang kata darat 2/1. Ada orang kata darat 2. Tapi kalau kamu tengok tiga-tiga ini sebenarnya hasil kerja dia sama kan? Okey, so tak apa? 2Y tolak 10. Tolak 10. Lepas tu kalau nak pindah punca kuasa 2, pindah kuasa 2. Punca kuasa. Betul, sudah. 2Y tolak 10. Ataupun mungkin kita boleh tulis dalam bentuk kuasa sebab kita tahu nanti nak buat pengambilan kita ada punca kuasa 2 punya. Punca kuasa 2 maksudnya kuasa 1/2. 1/2. So benda ini kita masuk di sini. Okey, kita tengok betul tak Putra buat. Mana Putra punya? Putra pakai DS punya idea. Okey, DS punya idea kita tengok kemudian. Kita sambung Fadri punya idea dulu. Okey, so, macam cikgu katalah soalan luas. Awak boleh pakai teknik DY, boleh pakai teknik DS asalkan idea awak betul. So kalau siapa yang pakai DY inilah sepatutnya. Okay. Kuasa 1/2. Kejap. Idea ni tak salah. Idea ini tak salah. Okey. Hanya mana tempat cikgu nak conteng. Kejap. Cari kawasan putih. Sinilah kita buat satu ruangan yang kecil.
Kejap. Sini punya idea, cikgu buat di sini ya. 5, 7. Apa sudah apa? 2Y tolak 10. 2Y tolak 10 kuasa setengah DY. Okey. Fadri, boleh buat pengamiran. Okey ke Fadri? Boleh, teacher. Boleh, kita buat. So, rumus apa nak pakai? Rumus kelima. Okey, rumus kelima. Okey, bila kita nak buat rumus kelima, apa yang kita kena perhatikan untuk dia boleh ke tak boleh? Kita cek apa? Apa syaratnya nak pakai rumus 5? Dalam mesti AX tambah B. AX tambah B. Kalau sekarang kita DY maksudnya AY tambah B lah Okey, depan mesti Pemalar. Okay. Pastikan kalau tidak tak boleh gunakan rumus 5 Okey. Okey, Fadri sambung. Cikgu minta siapa yang cakap tadi? Perempuan siapa yang cakap tadi? Fatih Syaza. Okey, Syaza you tekan kalkulator erti kan? You tekan kalkulator, cikgu tunggu jawapan you Okey, Fadri sambung. Kami akan ini pakai rumus 5. 2Y tolak 10. 1/2 tambah 1. Bawah 2. 2. Dalam kurungan 1/2 tambah 1. Okey, betul. 5, 7. Dan kalau kamu erti ringkaskan, kamu ringkaskan. Kalau tak erti sebenarnya boleh biarkan macam ni aja. Biarkan macam ini. Fadri tolong boleh ringkas ke tak boleh ringkas? Erti tak? 1/2. Mas, jangan sebut jawapan. Biar Fadri buat nanti baru sebut jawapan untuk saya. Teacher. Teacher. Saya dah lupa cara tekan. Kita kan ada satu pattern. Nadi, awak kalkulator putih ke hitam? Hitam. Kalkulator hitam kan ada simbol. Nadia, cikgu punya kalkulator. Mana? Kejap. Sorry kena tunggu. Pusing kejap. Simbol ini? Ada. Lepas tu awak tekanlah ungkapan tersebut. Asingkan dengan koma, betul? Saya pun lupa. Koma kan? Koma, lepas tu masukkan 5,7. Betul teacher, betul. Betul okey. Cuba. Okey. Fadri sambung. Fadri tahu ringkas ke tak tahu ringkas? Tak. Okey. Kalau tak tahu, tak payah ringkas. Daripada kita ringkas salah. Kita terus ganti aja, tak apa. Okey. Kita terus ganti saja. So nanti 2 kali 7 isi dulu jangan lupa setengah tambah 1. 2 setengah tambah 1. Okey. 2, 5 tolak 10. Setengah tambah 1. 2 setengah tambah 1. Lepas tu terpulang kepada kamu. Kalau kamu ada keyakinan nak tekan ini yang rumit punya, tekanlah. Kalau tidak, terus pakai pengambilan punya function tu, bagi jawapan aja. Okay, so tadi siapa lupa lah. Sazal, apa jawapan? Kejap teacher. Belum lagi? Belum. Okay, cikgu tengok Putra punya jawapan. Putra punya jawapan 8/3. Sazal nanti you tunggu you punya kalkulator tengok boleh keluar tak 8/3. Tak boleh cakap dengan saya 8/3 ataupun kalau awak bagi saya nombor campur ialah 2/3 lah. Tapi jangan bagi saya 2/2. Either one. 8/3 pun boleh, 2/3 pun boleh Okay. Okay. Kita tengok Putra punya. Putra pakai DX sebab dia pakai 02. Sekejap, mana pergi? Sekejap, mana pergi? Sorry Okay. Putra pakai 02 itu sebabnya dia pakai DX. Tapi macam cikgu cakap tadi lah,
kalau you pakai DS, yang awak cari itu adalah kawasan kuning ini. Tapi boleh juga. Sebab nak dapat kawasan lorek dia sebenarnya ialah segi 4 tolak kawasan kuning. So ID Putra pun boleh. Okay, so segi 4, 2 kali 7, betul. So kalau 02, kita nak Y dalam sebutan S, so Putra tak payah ubah apa-apalah sebab persamaan dia memang sudah Y dalam sebutan X. So selamat. Dia tak payah tu. Okay, lepas itu, okay, so sebelah sini dia kamilkan, dia akan dinilai tanpa hati-hati sebab sini adalah tolak. Pastikan awak kena buat satu kurungan besar. Dan kalau boleh kira sebelah dalam dululah, lebih selamat. So dapat 8/3. Saza betul tak 8/3? Perlu lagi? Syntax error lah teacher. Apa yang you tekan? Okay. Ini apa ungkapan? Apalah. Okay, kejap. Apa ungkap? Okay. So kita kena buat kurungan lagi. 2 bukan pakai Y walaupun sini, sebab sini DY. Tapi kita punya calculator DS. So walaupun awak nampak Y, awak pun tekan X You tekan Y ke X? Saya tekan X. Okay. Tolak 10 kuasa. Okay, kuasa 1/2. 1/2 kena bubuh kurungan juga. Ataupun tadi awak boleh tekan calculator punca kuasa 2 sebenarnya. Okay. Koma, limit kita 5, limit kita 7. Tutup. Sama dengan teruskan. Dia sangat lama teacher. Sangat lama. Kita biarkanlah nanti kita tengok. Kan sudah keluar. Siapa cakap lama? Sekejap aja. Bergurau Tapi dia tak boleh bagi kita, sebab di sini akan melibatkan penghampiran. Tapi kalau kamu tengok ini, kalau awak buat 2/4 kan 2.67. Ini kalau awak buat 2/4 2.67. So kalau pakai kalkulator mungkin awak akan bagi saya jawapan 2.67 lah. Sebab ni sudah tak boleh tukar jadi pecahan semula. Boleh? Saza, awak nampak tak apa masalah tekan awak tadi? Saya tak tekan kurungan, tak tutup kurungan, hujung sekali. Yang hujung sekali? Ha. Tapi biasanya kalau tak tekan pun okey kan? Cuba. Teringat. Tapi kalau dulu saya rasa saya tak tekan pun okey. Okey aja. Tak apalah. Lain kali you tutuplah mungkin kalkulator you sensitif sikit kot. Boleh Okay, so itu luas. Okay, C cikgu tanya isi padu. Okay, bila isi padu ingat tak ada pilihan. Kalau cikgu kata diputarkan pada part CY, awak mesti pilih DY. Putra pakai DY ke? Putra punya? Ya. Mesti DY. Kalau cikgu nampak DS, habis lah. Okay, so masih 57. Okay, yang bezanya ialah sini depan ada pi, belakang ini ialah X kuasa 2. So kita tumpang Fadri tadi punya X kuasa 2. Ini. Kawan nak kejap. Ini. Tak payah cari punca kuasa 2. X kuasa 2 ialah 2Y tolak 10. Putra, you berapa ni? Putra. Coy ni. Okay. Putra okay? Okay teacher, okay. Ya, sayang. Benda ini salah. So ini sepatutnya 10, ini sepatutnya 10. Okay. So ini 10, ini 10. Saza cuba tekan sekali lagi, kali ini lebih senang. Cuba tekan sekali lagi, tapi pine tak payah tekan lah. Tekan pun okey saya rasa. Kalau pine tekan maksudnya nanti jawapan kita mungkin, pine jangan tekan lah sebab dia kata dalam sebutan pine. Takut nanti kita punya pine hilang. Pine jangan tekan. Tulis saja. Okay, berapa jawapan dia? Rasa 4. 4 je. 4 pi lah. 4 pi. 4 pi.
So sini kena kira balik lah tak tahu berapa. Sini kira balik lah So saya nak Putra, nampak makan hilang. Okey, soalan 10, soalan apa? Okey, soalan hukum linear. Kali ini dia tak pakai x, y. Tapi sebenarnya benda sama je. Awak angkat G awak ialah S. 1 per V awak ialah 1 per Y lah. Maksudnya ini X. Ini X, ini Y. So otak kena pusing sikit. Awak punya pemboleh ubah kali ini bukan X, Y tapi GV. Okey. Hanya di sini ada satu perangkap Kalau kamu tengok skala dia. Skala pada pasi Y dia sangat kecil. 2 cm kepada 0.05. Okay? Maksudnya bila awak lukis jadual, dia macam inilah 0.05, 0.10. Okey, satu petak kecil ini berapa? Saya cari siapa jawab. Fadli sudah jawab, Faiz sudah jawab. Saza, nanti ada satu soalan untuk you. Zulaika, satu petak kecil berapa tahu tak? Kalau 2 cm 0.05. Zulaika boleh cakap? Zulaika? Okey, tak apa. Nuruddin? Ya, teacher. Okey. Kalau 2 cm kepada 0.05, satu petak kecil? Kosong 0.0025. 0.025. Macam mana dapat? Saya bagi 20. Kenapa bagi 20? Antara 2 cm ini 10. baru 10 petak aja. Ya. 0.0005. Okey. Ya, kita bagi 10 aja sebab baru 10 petak. So kalau kamu tengok satu petak kecil ni mewakili 3 tempat perpuluhan. Ini soalan ini memang perangkat di sini So jadual kamu tidak boleh dalam 2 tempat perpuluhan. Jawapan kamu perlu dalam 3 tempat perpuluhan. Putra faham? Teacher. Okey. So memang inilah perangkat dia sebab jarang ada skala begitu kecil. So kamu kena hati-hati juga. Bila buat hukum linear, normal punya keadaan memang kita 2 tempat perpuluhan. Tapi alert kepada kalau skala dia sangat kecil. Macam ini, 20 atmosfer 20 atmosfer itu besar. Kita sebenarnya kalau kita bahagi 10 pun 2. Tapi kita tetaplah 2 tempat perpuluhan ataupun yang ini dia putus Dia bagi ke? Yang dia bagi. Kalau dia bagi kita tak kisahlah. Dia satu-satu lah. Dia tak ada lah. Kalau tidak, jika kita yang buat sendiri, kita cuba bagi 2 tempat perpuluhan. Tapi untuk 1 per V sebab skala sangat kecil. So kena 3 tempat perpuluhan So nilai ini cikgu tulis saja untuk kamu lah ya. Nanti cikgu tunjukkan kepada kamu sebab tidak buat 3 tempat perpuluhan, kamu tengok kesan kepada graf kamu So ini jawapan yang betul lah. Okay. So kita brought titik. Okay, cikgu nak bagi kamu tengok Okay. So kita tengok dari jauh dulu. Okay. Ada masanya dia tak kacau. Kalau kamu tengok yang tak kacau itu sebab dia 3 tempat perpuluhan 0. Ini ialah 0. Mana yang tak kacau yang jelas contoh ini dia 3 tempat perpuluhan 0.450. Kalau 2 tempat perpuluhan 0.45 tak kacau lah. Kita tengok yang jenis kacau punya. Cikgu ambil salah satu contoh yang cikgu tulis itu
masalah pada jadual, itu masalah 3.4 tu. Okey, cikgu besarkan bagi kamu tengok. Okey, kita cuba tengok ini. 0.143. Okey, boleh 0.143. Berapa nilai ini? 2 petak ke bawah. Betul berapa? Dalam 1 petak ialah 0.005. Dua petak di bawah 0.15 itu berapa? 0.14. 0.14. Okey, tengah-tengah ini Kosong 0.145. 0.145. So, sebab jadual Putra tadi ialah 0.14, dia label di sini lah. Dia label di sini. Ikut jadual dia. Tapi nilai sebenar ialah 0.143. 0.143 lebih tekak kepada 5 ke lebih tekak ke, lebih tekak kepada 0.145 ke lebih tekak kepada 0.14? Boleh? Cikgu enlarge lagi ya. Cikgu enlarge lagi. Okey, cikgu nak tanya. Senang kali ini. Tengah-tengah ini berapa? Kalau bawah 0.14, atas 0.145, tengah-tengah itu berapa? Betul-betul tengah-tengah. 0.1425. 425. So kalau 0.143 lagi atas sikit kan? Betul tak? So titik yang awak plot sepatutnya setengah atas sikit. So di sini. Dia perlu sampai 0.145 tapi separuh atas sikit. Dan dalam exam graf jenis ini dia cara semak dia ialah larak kamu tak boleh lebih daripada setengah petak kecil. Ini sudah melebihi setengah petak kecil. Boleh ya? So itu tapi masalah sebenarnya bukan masalah plot titik. Masalah sebab jadual awak tadi buat round off terlalu besar. Boleh ya? So begitu juga untuk titik-titik lain yang cikgu tegur, yang cikgu tegur di sini yang cakap masalah pada jadual, Boleh ya? Lepas tu satu lagi cikgu nak tegur, kalau inilah graf kamu, ini tak seimbang kan? Kalau kamu tengok 3 titik di bawah, 1 titik di atas. So graf ini pun tidak seimbang. Boleh ya? Tapi katakan buat betul sebab cikgu tak ada sampel lain. Itu satu-satu sampel yang ada pada saya. So cikgu sambung. Katakan ini graf garis yang betul. Cikgu sambung semak aja. Sebab tidak ada graf kedua yang boleh cikgu rujuk. So seterusnya kita ambil persamaan dia. So dia nak kita lukis 1 per V lawan G. So kita perlu cari 1 per V. So depan pula kita perlu tahu 1 per V. Ini ya. 1 per V. So apa yang Putra buat, dia mula-mula pindahkan V ke sini. Okay. Lepas tu pindah K ke depan. So dia dapat benda inilah. So sudah jadi. Dan kalau kamu tengok ini, inilah pasi Y, inilah pasi X. So C kamu sebenarnya adalah kosong. So garis kamu yang lukis tu terpaksa kita kena melalui titik asaran. Betul melalui titik asaran ke? Saya terlupa. Dia terpaksa melalui titik asaran. Lepas tu awak cari satu garis yang sesuai lah. Sebab daripada persamaan C kita kosong. So M kita sama dengan 1 per K. So tapak titik yang dilalui oleh garis. So untuk Putra ini, paging ini betul. Tapi masalahnya ialah garis tak betul lah. Tapi teknik sudah betul. Okay. Lepas itu cikgu tanya lagi, apakah nilai V kalau G sama dengan 55? So G 55. So kalau kamu ingat ada 4 step kan? So paksi kita ialah G dan 1 per V. So ganti masuk, tapak ini balik. Kemudian yang ini pergi ini, baca daripada graf. Maksudnya awak carilah G 55. Okay, kejap. Cikgu tunjuk kecil macam ini aja lah.
Nanti awak tengok betul. Okey, carilah. Lagi kecil sudah. Okey, sini ya. Carilah G55 naik atas tapak bacaan ini. Okey, tapak bacaan ini. Dan cikgu sudah cek lah Okey, bacaan ini awak dapatlah 0.165. Lepas tu awak selesaikan. Boleh So kaedah ini semua okey. Hanya masalah jadual tak lengkap, garis awak bukan garis penguai yang terbaik. Okey, pergi soalan 11. Kalau ada apa-apa kamu terus tanya Okey. Soalan 11. Okey, cikgu bagi BD 5, B pergi D 5, O pergi B 7. So kamu perlu cepat-cepat label sudah. Ini kalau ini adalah jejari, pergi sini, sini 7, sini 7. Label cepat-cepat. Nanti nak pakai gunakan sahaja. Lepas tu CMD adalah tangent. So kita tahu ini 90 darjah. Sebab itu sifat tangent kepada bulatan Seto AMB. Seto AMB pada pusat M. Okey, lepas tu okey, itu dia lah. So di sini ada sebab atas sudah kata ini adalah 2 seto. So kalau ini 12, sini pun mesti 12. So akhirnya sini pun 7, 5. Label awak bila awak baca soalan. Benda yang kita memang nampak tahu dulu kita label. Pakai tak pakai itu kemudian punya cerita. So kalau soalan pertama cikgu terus tanya sudut. Kalau kamu tengok soalan ni, cikgu tidak ada maklumat luas seto, luas kawasan berlorek, panjang lengkung, perimeter. 4 maklumat ini tak ada. Tapi cikgu mula dengan tanya apakah sudut. Biasanya dia tak ada kaitan dengan sukatan membulat. Dia akan dikaitkan dengan kalau di sini kita nampak segitiga kan. So kemungkinan sangat besar dia akan dikaitkan dengan segitiga. Boleh? Cikgu sengaja tak turun ke bawah cari orang jawab. Sebab soalan ni boleh keluar dalam matematik juga. Siapa yang hadir ni? Fatin Akila boleh? Boleh cuba? Fatin Akila? Ya, cikgu. Kita cuba. So, kamu nampak segitiga ni tak? Kejap. Okey, segitiga ini. Segitiga ini. Ini ialah segitiga apa? Kaki sama, sisi sama, bersudut dekat ataupun segitiga arm sahaja? Bersudut tegak. Okey, bersudut tegak. Sekarang, kalau saya nak cari sudut ini, okey, saya tahu sini 7, sini 12. Apakah satu rumus boleh hubungkan mereka? Sudut ini. Kita ada sisi pertentangan, sisi persebelahan, sisi hipotenus. 7 ini ialah sisi apa? Bersebelahan. 12. Hipotenus. So, trigo mana terlibat di sini? Cos. Cos. Betul tak? So, cos sudut itu 7/12. Tapak sudut ini, kenapa nak darab 2? Sebab soalan tanya sampai sini. So, kita pun darab 2. So, kita darab 2 tapak sudut ini. Tapi soalan nak unit radian. So, kita tukar kepada unit radian. Boleh bagi jawapan dalam sebutan pi ataupun hilangkan pi. Kalau hilangkan pi, nilai dia 1.896. Okey boleh B, cikgu tanya perimeter. Kamu ingat soalan kalau tanya perimeter, dia mesti dikaitkan dengan panjang lengkung. Jangan kaitkan dengan luas seto. Okey So cikgu tanya perimeter untuk temperance CD. Temperance CD, tahu di mana? Kamu kena cari bulatan. CD sebenarnya adalah perentas. So temperance kawasan ini. So cikgu nak ni sebab Putra jawab salah kan? Okey Putra, perimeter ini, temperance ini ada berapa yang awak kena cari? Sisi dia? CD dengan panjang CD tu dengan panjang lengkung CD tu. Ada 2 awak kena cari. So awak hanya cari garis lurus punya kan?
Okey, awak hanya cari yang ini. Ini 7, ini 7, ini 108.62. So gunakan petua kosinus dapat dia. So satu lagi belum cari iaitu tepang ini. Okey, macam nak cari? Panjang lengkok ini macam nak cari? 180 per 360. Kenapa 180? Sebab dia kan rata. Ini tempered, dia bukan semi bulatan. Oh. Oh. Kamu ingat tempered bukan semi bulatan. Ini ni. Kalau semi bulatan pusat di sini, dia kena lalu pusat baru kita panggil dia semi bulatan. Sekarang tempered ini tak lalu pusat kan, pusat awak di sini. Yang pusat awak di sini, bukan di sini. So benda ini tidak dipanggil sebagai semi bulatan. So tak boleh kata sini 180 boleh kan? Faham Okey. Okey, so rumus apa nak pakai? S sama dengan J theta boleh tu? S sama dengan J theta. ya. Memang kena pakai itu pun. So J kamu berapa? J boleh. Tengok kertas awak sendiri. J awak berapa? 7 ke 12 ke 5? 5. Mana pusat awak? Sabar. Okey, cikgu keluar atas untuk awak. Ini. Mana pusat awak? Panjang lengkok ini pusat di mana? Di O tu. Di O. So jejari awak berapa? 12. 12 daripada O pergi C ataupun daripada O pergi D, 12. Sudut awak itu jawapan tadi kan? So 12. Okey, jejari awak inilah alamak. 0.6034 pi. So berapa? 22.75. Okay. So sini tambah lagi So perimeter sama dengan 19.49 tambah 22.75 iaitu 42.24. Boleh? So itulah yang tak cukup yang tak cukup. Okey, di sini untuk cari panjang lengkuk ni sebenarnya matematik pun boleh kan, di mana awak gunakan 108/62 bagi 360 kali 2 pi J. Tapi skema sekarang kalau boleh kamu gunakan maths tambahan punya rumus. S sama dengan J theta. Elakkan gunakan rumus matematik. Sebab ada orang kata tak boleh. Okay. Tapi sini cikgu susah nak cakap. Kalau sini dia ada tulis perkataan seterusnya. Sorry mesti gunakan unit radian. Sebab kalau ada perkataan seterusnya, apa yang kita kira sebelum mesti digunakan. Tapi sini tak cakap. Hanya memang semasa pemeriksa kertas mereka pernah pincang benda ini, so mereka risau skema tak terima. So eloknya kamu gunakan MX punya formula lah. Okey, cari luas kawasan berlorek. So idea kamu ambil luas segitiga OCD ke? OCD ke? Teacher. Okey. OCD tolak dengan sektor yang mana? OAB. OAB. Okey, betul idea dia. Okey, kita tak payah ambil seluruh diagram, kita ambil saja OCD, kemudian kita tolak dengan OAB. So OCD ialah segitiga. So setengah AB sin C. Okey, betul? Kemudian ini kita gunakan setengah J kuasa 2 theta. Betul? Dapatlah jawapan. Okay, so soalan ni okey kan? Kalau soalan sukatan membulat dia tak susah sangat. Yang risau kalau keluar logo-logo yang pattern canggih-canggih punya. Pattern canggih-canggih sebenarnya tak susah kira, tapi nak faham konsep. Okey, lepas tu kita pergi kepada bahagian C
Okey, soalan 12 kita abaikan sebab cikgu pun tak ajar dalam kelas kan. Kita pergi kepada soalan 13, penyelesaian segitiga. Okay, kita pergi kepada soalan 13. Okay. So, Raja menunjukkan garis lurus ACE, BCD bersilang pada titik C. Okay, ini tak ada apa maklumat tambahan dan membentuk dua segitiga ABC, CDE. Okay. So, sekarang maklumat bagi semua di sini 6, 12, 15, 25. Itu saja dia bagi kan. Oh, di sini ada satu lagi 8. Okey, cuba tengok segitiga ini. Okey, sebelah kiri yang lebih kecil, sebelah kanan yang lebih besar. Yang mana satu mempunyai maklumat lebih? ABC ke CDE? Yang masuk lagi siapa saya belum panggil? Fatin Suhada? Ya, teacher. Okey, ABC, CDE. Mana satu mempunyai maklumat yang lebih? Ataupun ABC ada berapa maklumat? ABC? Ya, ABC ada 3 sisi. Bila dia ada 3 sisi, macam cikgu cakap lah, you nak apa pun kita ada lah. Nak sudut boleh, nak luas boleh, semua boleh. Kalau hanya ada 2, memang tak boleh. So soalan ini kita boleh anggap lah. Nanti kita kena mula dengan segitiga kecil, baru boleh pergi kepada segitiga besar. Dan apa hubungan segitiga kecil dengan segi empat besar ni? Ialah dua sudut ini. Kan kita buat cross. Bila buat cross, sudut ini sama dengan sudut ini. Itu cara dia disambung ke sebelah sana. Okay. So pertama cikgu tanya BAC. BAC. Okay, cikgu sekarang tutup jawapan Fatin sambung Okay, nak gunakan cara apa untuk tapak sudut BAC? Di mana Putra kata jawapan 26.38. Petua sinus, petua kosinus. Nak cari sudut ini. Awak tahu sisi 8, 6, 12. Fatin? Petua kosinus. Okay, kosinus. Mana satu sisi mesti tulis tepang sekali. Kalau awak nak cari sudut A ini. Siapa mesti tulis tepang sekali? 8, 12, 6. 6. 6. Okay? Ingat selalu dia punya opposite dia punya pasangan. So 6 mesti tepang sekali. Okay, ini 6 tepang sekali, 12, 8 tak kisahlah. So masuk tapak jawapan inilah. Dapat jawapan ini. Dan untuk gunakan petua kosinus cari sudut, kita tak risau jawapan itu dah satu-satu jawapan yang ada. Kalau gunakan petua sinus baru kita kena hati-hati. Okey, A tapaklah 26.38 Okey, B cikgu tanya ACB, sudut hijau ini. Okey, so kita bolehlah macam tadi. Pakai ketua kosinus sekali lagi, tapi kali ini opposite kita 8. 8 mesti di depan. Betul ke? Ya, okey. 8 di depan, kita pakai petua kosinus sekali lagi dan kita tapak sudut dia 36.34. Dan memang cikgu galakkan kamu buat macam Putra tau. So tapak jawapan label di dalam. Supaya kita tahu, okey, benda ni sudah ada. Dan sampai tahap macam ini kan, bila awak tahu ini 36.34 dan awak tahu dua sudut itu sama, terus label sebelum awak lupa. Sebelum awak lupa. Dan kalau kamu kata, cikgu sini jumlah sudut 180 saya nampak. Walaupun soalan belum baca soalan. Awak boleh tulis. Tapak ID tulis, tapak ID tulis. Kita paling risau ialah tak ada ID. So boleh jumlah sudut. So 180 tolak dia. Oh sini cikgu saya pun dalam, saya pun salah nampak 180 tolak, tulis. Walaupun kita tak baca soalan tanya ke tak tanya. Tulis itu tak ada, tak rugi. Sebab lagi banyak maklumat dalam gambar raja kita, makin senang kita tapak ID untuk buat kerja yang seterusnya. Okay, so boleh terus cari ini walaupun tak nampak soalan tanya kita. Okay, A3.
panjang DE. So mulalah lompat kepada segitiga ini. So kalau tadi kita sebenarnya tak cukup maklumat, baru ada 2. Tapi sebab you sudah move, so sekarang sebenarnya segitiga ni ada banyak maklumat. Kita ada sudut ini 36.34, kita ada 15, kita ada 25 dan kita ada sudut ini 118.66. So kita ada 1, 2, 3, 4. More than enough. Kita ada 4 maklumat. Okay. Soalan nak panjang DE. Panjang DE. Okay, Fatin sambung. Betul, kali ini nak gunakan rumus apa? Sinus. Okey, pasangan yang awak akan ambil mestilah pasangan ini dengan 15. 15 punya. Okey. So tengok inilah Sama dengan Putra tak? Tak sama baru kita buat 15118. Oh, sama dengan Putra 15118 DE dengan ini. Okey, betul? Okey, Putra tulis ikut petua sinus yang terbalik. Boleh. Syaratnya kalau nak terbalik, kiri kanan dua-dua terbalik. Kalau tak nak, kamu boleh tulis 15 per sin 118.66 sama dengan DE per sin 36.34. Ini ialah ikut petua sinus dalam formula. Tapi kalau nak terbalik, boleh. Syaratnya dua-dua terbalik. Okay. So lepas tu tekan kalkulator dapat jawapan. Ada dua kemungkinan tak? Ada 2 jawapan tak? Fatin? Ada lagi tak? Satu lagi jawapan di belakang tu. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Yang ada ialah bila awak gunakan petua sinus untuk cari sudut. Tapi sekarang awak gunakan dia untuk cari sisi. So tak ada. Memang itu satu-satu jawapan yang ada. Okey, sudah habis A 1, 2, 3. B. Putra tertinggal tak erti buat? Tak reti buat. Okey, tak erti buat Okey, ini kumpulan, sebab kumpulan ini tak pernah di bawah saya kan. Kumpulan satu lagi cikgu sudah ajar berapa kali lah. Okey. Okey, cikgu move gambar raja ini ke sini Jangan lukis, kamu standby Okey. So kamu baca kertas sendiri Diberi bahawa segitiga CDE. Dia buat tanda di situ sebenarnya tujuannya dia nak cakap segitiga ini ubah, tapi dia tak nak beritahu kamu pucu mana satu berubah. Sebenarnya satu pucu saja akan bergerak. Walaupun dia buat C tanda, T tanda, E tanda. Tapi sebenarnya satu sudut saja bergerak Hanya dia tak nak cakap dengan kamu sudut mana yang bergerak. Okey, yang berbeza dengan segitiga CDE, okey, di sini apa yang sama kita kena tahu. Okey, di sini dia kata yang sama ialah panjang CD ini sama, DE sama, dan sudut DCE sama. Sudut ini sama. Tolong kamu label dalam gambar raja kamu dulu. Sebab nanti kita nak pusing kertas. So label dulu macam cikgu. Boleh tick, boleh highlight, apa-apalah. Tapi pastikan bila cikgu pusing macam mana pun awak nampak garis mana adalah tetap, garis mana, sudut mana adalah tetap. Sudah? Cikgu tunggu kamu kejap. Dah, teacher. Okay, sudah. Okay, sekarang apa yang kamu perlu buat untuk sorry. Okay, apa yang kita perlu buat sekarang ialah sorry. Kena cropkan alamat. Okay. Kejap. Cikgu ambil gambar sekali lagi. Kejap. Kamu standby jangka lukis dulu Okay.
Okey, ini gambar aja dia. Okey, sekarang apa yang awak perlu buat ialah kamu perlu pusingkan kertas awak sehingga kita tak payah pedulikan segitiga yang tak ada kaitan punya. Kita tengok CDE sahaja. So antara tiga sisi ni ada satu sisi cikgu tak highlight, betul tak? Sisi apa, Putra? CE. Okey. So apa yang awak buat sekarang, awak pusing kertas soalan awak sehingga CE jadi tapak kamu. Kamu pusing dulu. Pusing kertas sehingga CE jadi tapak kamu. Sudah? Dah. Okey. So maksudnya inilah keadaan dia. Boleh? Betul ke semua orang? Inilah cara awak pusing. Okey, sekarang kamu tengok bila awak pusing macam ini, untuk segitiga ni, segitiga yang satu lagi jangan pedulikan. Ada satu bucu ada di sebelah atas. Apa dia? Bucu D. Bucu D. So ambil jangka lukis kamu, cucuk di tempat D. Kejap. Ayah susah nak bergerak. Okey. Letak alat ini, awak cucuk di tempat D ini. Sudah? Dah. Okey, sekarang daripada tempat D ada dua garis keluar kan? Kamu jadikan satu pergi C, satu pergi E. Yang mana satu sudut dia tak tetap punya? Pergi C ke E ke? C ke E? Sudut dia tak tetap. Tak tetap punya. Sudut E. Ubah E kan? So apa yang awak buat? Awak jadikan dia sebagai jejari awak. Lepas tu awak lukis satu bulatan. Okey, lukis dulu sebelum saya lukis. Cucuk di pucuk atas, jejari ialah pergi kepada garis yang sudut dia tak tetap punya. Buat satu bulatan. Buat dulu sebelum saya buat. Dah. Sudah? Okey. Betul ke? Sama tak bulatan kamu dengan saya? Sama. Ha? Okay. Sama. Buang segitiga sudah. Yalah, simpan aja. Okey, sekarang kamu tengok tapak tadi. Kertas tu pusing balik ya. Tapak masih tapak lah. Okey, kamu tengok tapak kamu. Kamu tengok bulatan kamu. Bulatan sentuh tapak berapa kali? Tak kena. Tak. Sekali lah tempat yang awak buat jejari tu. Tempat E tu sekali. Kan? Kalau dia hanya kena, maksud saya dia tak kena kali kedua, apa yang awak perlu buat ialah kamu kena lukis satu garis. Tempat ini mana tempat nak lukis garis? Sorry. Ini sudah lama tak pakai program ini. Kamu lukis satu garis, panjangkan tapak kamu sehingga dia sentuh bulatan 2 kali. Mana garis? Lama sangat tak buat. Freehand sajalah. Kalau tak lulus, tak apa freehand . So, kamu panjangkan dia. Pakai pembaris Sorry cikgu freehand dia tak lulus sangat. So, nampak tak? Dia sentuh kali kedua. Di sini. Lepas tu apa yang awak perlu buat? Pakai pembaris ya. Sambung daripada D pergi kepada pucuk baru ini. Di mana kita tahulah dua ini adalah sama sebab dua-dua ialah jejari kepada bulatan ini. Tadi dia pergi kepada E. Ini kita namakan dia sebagai E tanda. So sebenarnya yang bergerak ialah E tanda, pucuk E. CD tak bergerak. Boleh?
Boleh. Alamak. Okey. Okay. So lepas tu awak kertas pusing balik, dapatlah jawapan dia. Boleh? Nanti ya, cikgu move jawapan saya kejap. Kejap. Kecilkan sikit lah ya. Kejap, sorry ya. So kalau awak move balik lebih kurang macam inilah ya. Boleh? Ataupun kalau cikgu terus conteng di sini, dia lah macam inilah ya. Kalau kamu cuba banding jawapan kamu dengan jawapan cikgu yang cikgu ajar tadi sebenarnya ialah teknik lukis dia. Tapi kalau awak jenis cikgu saya boleh imagine, tak apa. Okay? Tapi cikgu faham masalahnya biasanya awak bukan, kalau orang suka lukis kamu boleh, tapi suruh kamu lukis sendiri tak nampak idea dia. Ada orang dia boleh terus lukis saja, dia tahu cikgu inilah dia. Sebenarnya kamu akan nampak satu segitiga kaki sama. Macam ini. Lepas tu kita akan ada kaki sama di sini. Sorry lah tangan saya. Dan tempat ini awak label sebagai tanda. Boleh? So inilah jawapan dia. Okay. Lepas tu dia suruh kamu kira luas segitiga C tanda, D tanda, E tanda. Tapi sebenarnya CD tak bergerak. Okay? Sebenarnya CD tak bergerak. C masih di sini. C masih di sini. D masih di sini. Yang bergerak hanya E. Sini. So yang dia nak ialah luas segitiga ini. So kalau kamu tidak erti lukis, automatik kamu tak boleh jawab bahagian ini. Kalau jawab betul pun tak ada markah. Kalau tidak erti lukis, automatik tidak ada markah untuk jawapan ini. Tapi kalau awak erti lukis sebenarnya tak susah kan? So untuk segitiga ni apa yang kita tahu? 15 sudut ini, sisi ni kita tahu dah. Pernah cari tak? Ada kan? Jadi A3 sudah cari. Berapa nilai dia? 10.13. Berapa sorry? 10.13. 10.13. So dia kaki sama, maksudnya sini pun 10.13. Okay. So sini kita tahu 118 point, cikgu conteng, cikgu sendiri tak nampak 66 ya? 6. So boleh ke awak tahu sini berapa? Tolak 180. Dia cikgu elas sekejap. Kita boleh tahu ini ialah 180 tolak 118.66. Berapa? 61.34. 34. Kalau awak tahu ini 61.34, tahu tak ini? 61.34. Ya, sebab kaki sama. So tapak ini. So segitiga ini kita sudah ada apa? Kita ada 15
kita ada sudut ini, kita ada sisi ini, kita ada sudut ini, itu sudut ini. Sorry. Kita ada sudut ini. Cukupkah untuk kita cari luas segitiga? Tak cukup lagi kan? So apa lagi boleh yang awak nampak? Cikgu nampak atas sini. Macam nak cari ini? Siapa dapat idea? Simple je. 25 darab 2. 90 tolak 25. 100? Sorry. Dua orang cakap. Tak tahu siapa yang cakap. Satu yang Fadri punya suara kan? Fadri, awak cakapkan tadi kan? Idea awak? 180 tolak semua sudut tu. Semua sudut ialah apa? 90 tolak 25. 90 tolak 2. Adakah awak pasti sini 90 saja? Tak. Tak kan? Dia tak pernah cakap itu bersudut dekat kan? Okey, seorang lagi punya idea? 180 tolak 61.3 tolak 61.3. Okay. Satu idea ialah kita gunakan segitiga baru ini. Jumlah dia 180 kan? So kita tahu ini 6134, ini 6134. So untuk cari dia 180 tolak 61.34 tolak 61.34. Berapa jawapan dia? 57.32. 32. Ada idea lain tak? Ada satu idea lagi dapat 57.32. Cuba tengok segitiga besar. Siapa nampak idea, siapa cakap? Nak tahu sudut ini. Selain daripada pakai cara ini. Sebenarnya ada dua cara untuk dapat sudut ini. Simple aja, bukan rumus susah. Segitiga besar ni. Segi besar, cikgu mouse bergerak, kamu nampak ke? CDE baru itu. 180 tolak 36.34 Ya. tolak 61.34 Ya. tolak 25. Pun boleh. Baik, kita kalau segitiga besar itu kita pun boleh jumlah sudut tolak semua dapat dia. Jawapan pun 57.32 kan? Cuba cekik. Sama. Sama. Terpulang lain mana satu idea awak nak pakai. Sekarang kita cukup maklumat lah. Untuk cari luas segitiga. Cukup. Kita pakai kalau siapa yang dulu dengan saya, ini dah tempat kita letak tangan kita kan. Okay. So kita nak cari luas segitiga itu ialah setengah kali A 10.13. 10.13 Tapi 15. 15 sudut kita tambah lah kan. So berapa? 82.32. 82.32. Okay. Lepas tu awak tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Sorry tulisan rapat. Okey. Jawapan 75.29. 75.39 Point 39. 29. Point 29. Okay, so ini jawapan untuk B2. Okay. So B2 sebenarnya tak susah, tapi bila awak tak boleh lukis, automatik awak tak boleh cari. Dan awak cari pun tak ada markah kalau awak gagal lukis. So kalau awak gagal lukis, soalan ni terus 4 markah hilang. So cuba belajar lukis ini. Langkah pertama, awak label dulu mana sudut letak. Mana, mungkin kita buat 1-2 soalan jenis ini alamak. Mana nak buat baru sudah lupa. Sangat lama tak buat.
Okey, cikgu lukis satu segitiga. Alah, dia bagi semua nilai. Apa-apalah. Boleh tak boleh, tak boleh. Cikgu tak pandai pakai ini. Nanti cikgu pakai Word saja. Sebenarnya segitiga ni bukan sesuka hati punya. Ada syarat lukis lah. Tapi cikgu tak payah terangkan. Okey, katakan kamu hanya boleh imagine lah sebab benda ini tak ada pada kamu. Kejap, cikgu kena adjust dia. Okey, katakan sekarang, mana pergi? Okey, katakan sekarang cikgu kata ini tetap, ini tetap, okey, dan sudut ini tetap. Okey, cikgu namakan ini sebagai A. Mana pergi? Okey, cikgu namakan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Okey, kemudian AB tetap, BC tetap, sudut A tetap. Boleh? Okey. So, nanti cikgu panggil seorang buat. Kejap. Sorry ya, sebab cikgu perlu jangka lukis daripada program tu. Okey. Okey, cikgu panggil seorang. Faris? Ya, teacher, ada. Ya. So, cikgu akan pusing segitiga ini. Okey, siapa akan jadi tapak? AC ya. So, cikgu pusing AC. Okey. So, jangka lukis cikgu kena cucuk di mana alamat? dekat B. Dekat B. okey. Jejari saya BC ke BA? Sekejap. BA ke? Pergi kepada sudut tak tetap punya. Apa? Pergi, kita ada dua garis keluar kan? Pergi kepada yang sudut dia tak tetap punya. Sudut dia masih boleh ubah punya. C. So sepatutnya pergi C Pergi C. Okey. Lepas tu buat bulat. Lepas tu saya buat bulatan. Sebenarnya bulatan saya tak payah penuh pun. Tapi kalau permulaan mungkin kita buat penuh lah supaya senang tengok. So, sekarang adakah bulatan ini sentuh tapak kita 2 kali? Ada. Okay. So, bila dia sentuh 2 kali, kita tak payah panjangkan lah. So, inilah dia. Kita sambung alamat. Okay. Kita sambung sahaja. Pakai pembaris kamu. Sebab cikgu lupa program ni pembaris di mana. So, apa nama pucu ini? Pucu baru ini? C bar. Okay. C yang bergerak. Boleh. Sebenarnya senang saja awak ikut arahan tu. Okay. Mula-mula label apakah dua sisi dan satu sudut yang tetap. Pusing gambar aja. Siapa jadi tapak. Cucuk pusat. Jejari kita di mana. Lukis bulatan. Kalau sentuh 2 kali macam tadi terus buat. Kalau tidak tak sentuh lagi, hanya sentuh tempat asal saja, kita panjangkan tapak supaya bertemu. So awak akan nampak 2 jejari itu yang bentuk kaki sama tu. Label kaki sama. Sebab soalan ini biasanya dia ada pengiraan seterusnya. Dan sifat kaki sama ini banyak kegunaan dia. Macam tadi kan kita boleh move 2 sisi itu sama, 2 sudut itu sama. Boleh? Okey, sekali lagi kali ini cikgu panggil perempuan pula. Cikgu lukis lagi satu segitiga baru. Okey. Satu. Alah, lupa. Kena pergi Word lukis segitiga dulu.
Okey, katakan cikgu bagi nak bagi mana tetap. Okey, cikgu bagi ini kenapa? Kejap Okey, cikgu bagi ini tetap, sudut ini tetap. Okay, cikgu namakan ini sebagai P, Q, R. Boleh ya? Sekejap. Okey, perempuan. Aisyah hari ini tak ada. Fatin Suhada tadi saya panggil kan tak ingat lah. Fatin Suhada. Kita dah panggil tadi. Apa dia cek, tak apalah. Okey. Siapa akan jadi tapak segitiga? Cikgu nak pusing macam mana? RQ. So kita pusing. RQ jadi tapak kita. Okey. Ya. Okey. So cikgu punya jangka lukis kena cucuk di mana? P. Q, R. P. Okey, cikgu cucuk di P. Jejari di mana? PR, PQ. PR. Okey, PR. Okey, cikgu lukis bulatan. Adakah dia sentuh 2 kali? 1 kali. So apa kita perlu buat? Garis panjang daripada R tu. Okey, kita panjangkan daripada R tu. Ingat tapak itu panjangkan. Kamu jangan panjangkan garis lain Okey. So tapak tempat bertemu dia. Okey, kita sambung. So apa nama pucu baru ini? R, koma. Okey. Sisi mana adalah sama? R. Sisi R. PR. PR dan PR. Boleh? So kalau kamu tengok itu je step kita buat sebenarnya. Ada masanya kita panjangkan, ada masanya kita tak payah. Berkandung kepada dia sentuh sekali ke 2 kali. Dan bulatan ini kalau lama-lama awak sudah buat sebenarnya, tadi tak payah pun saya buat sampai 1 bulatan penuh. Cikgu buat sampai sini pun cikgu boleh berhenti lah. Tapi kalau kamu tak nampak, awak buat bulatan penuh. Kalau lama-lama macam saya, cikgu ajar awak saya pakai cara ini. Kalau tidak sebenarnya cikgu bayang saja bulatan itu. Saya bayang saja bulatan tu, lepas cikgu lukis saja kaki sambung. Main-main imaging saja pun boleh sebenarnya. Main imaging macam ini ya. Kalau kamu mampulah, sebab takut dalam exam nanti awak tak bawa alat ini. Tak bawa alat ini macam nak lukis kan. Okey. Katakan okey, katakan segitiga macam ini. Mana segitiga, mana insert. Okey. Katakan ini ialah E, F, G. Okey, sudut yang tetap sini.
garis yang tetap sini. Okey. Sekarang kamu cuba cikgu tak pakai alat itu. Kalau kamu boleh lah. Kalau tak boleh, kamu pakai saja alat itu. Tapi Ezen ingat bawa lah. Okey. So cikgu tak pakai alat ini. Cuba tengok kamu boleh tak. Putra? Tengok awak boleh imaging tak? Siapa jadi tapak? EG. EG, okay. So dia jadi tapak. Eloknya sebab awak biasa dia jadi tapak. So kita pusing lah. Jangan bagi dia di atas kita. Terbalik lah tak apa. So boleh imagine pusat bulatan di mana? F. Jejari di mana? Titik E. Okay, titik E. So kita lukis satu bulatan tanpa alat. Tanpa alat. So lebih kurang je lah. So bulatan sentuh tapak berapa kali? 2. 2 kali. Dan kamu tahu ini tempat sentuh. Tapi sebab kita nak buat di kaki sama kan. So awak pakai pembaris. Pembaris. Okay. So kamu pakai pembaris. Pandai gerakkan pembaris ni. Okay. Kamu ukur lah. Kamu ukur berapa panjang. Ini kalau kamu tak bawa jangka lukis lah. Okay. Alah, sudahlah nak pusing, tak boleh pusing. Kejap, kecilkan sikit. Alah, pembaris tak boleh kecil. Nanti pendek sikit pembaris. Okay. So awak ambil pembaris, letak sini, awak ukur dia. Okay. Contohnya di sini, lebih kurang sebab mata cikgu. Lebih kurang 4.8. So lepas tu awak gerakkan ke sini, ukur 4.8. Okay, awak ukur gerak ke sini 4.8. Dia tak payah lukisan sangat tepat tapi lebih kurang lah. Oh, sekarang kita boleh. Okay. So sekarang kita lukis satu garis atas dia. Oh, ini cara saya lukis garis. Okay. So inilah tempat kaki sama. Itu kalau awak tak ada jangka lukis. Kita akak lebih kurang lukis satu bulatan sebab kita perlu tahu saja benda ini perlu dipanjangkan ke tak payah dipanjangkan. Sebab bulatan ini tak ada markah. Bulatan ini tidak ada markah. Markah diberi kepada segitiga yang awak lukis ini. Maksudnya dia nampak E tanda. Dia nampak E tanda. Dia nampak sisi yang kaki sama. Itu tempat dia bagi markah. Dan kalau boleh, dua ini memang nampak sama panjang. Kalau beza 1 mm tak apa. Tapi jangan awak kata dia sama panjang. Awak kata dia sama panjang tapi bila awak lukis macam ini. Awak cakap dia sama panjang. Ini tak cantik lah. Sebab mata kasar pun nampak benda itu tak sama panjang. So awak adjust sikit supaya dia sama panjang. Boleh pakai pembaris tanpa jangka lukis. Kalau kamu boleh imagine lah. Kalau tak boleh imagine, pastikan exam bawa jangka lukis ya. Sebab soalan segitiga minta lukis. Ini sebenarnya kita panggil sebagai case borang PQT sangat kerap diuji ya dalam exam. Okey, kita balik kepada soalan seterusnya. Ini pun saya dah tahu sudah. Sekejap. Okey, soalan seterusnya. Mana pergi? Okey, soalan 14. Okey, cikgu tanya apakah kamu tengok soalan sendiri ya sebab scroll up scroll down ni. Okey. Okey, cikgu tanya apakah nilai PQR. So kalau tengok jadual situ kita berdasarkan indeks harga itulah daripada dia bagi indeks harga 2008 berasaskan 2207. So kita tahu nanti atas ialah harga pada 2008, bawah ialah 2007 kali 100. Kalau kamu tak pasti, kamu boleh cuba ambil alat tulis E. Kemudian letak. Atas ini RM6, bawah ini RM5 kali 100. Boleh tak saya dapat 120? Sebab kadang masalah awak siapa di atas, siapa di bawah kan. So ambil baris yang lengkap cuba.
Okay, so lepas tu main letak je lah. Ini simple letak ini tapak P, tapak Q, tapak A. Dan Q dan A mewakili duit. So mesti 2 tempat perpuluhan Sini mesti 2 tempat perpuluhan. Sebab dia melibatkan duit. P tak apa. Okay. P tak semestinya integer. Kalau nombor perpuluhan lah. Okay, soalan B. Cikgu bagi indeks gubahan untuk alat tulis ini. So ini ialah indeks gubahan 2008 berasaskan 2207 untuk alat tulis. Alat tulis maksudnya keseluruhan lah. Okay, ialah 108. Dia tanya apakah nilai S. S ialah pemberat. So kita pakai saja formula indeks gubahan. Okay. WI power itu W. Okay, lepas tu kita selesaikan. Ini tak ada apalah. Sebenarnya eloknya awak tunjukkan pengiraan. Kalau tak boleh buat algebra, awak ini pergi ini. Kadang-kadang boleh dapat markah, kadang-kadang tak dapat. Tapi tengoklah, kalau saya tak erti buat, daripada saya berhenti, saya boleh Lepas itu soalan C. Cikgu tanya jumlah peperanjat untuk alat tulis bagi tahun 27-208. So kalau sini kamu nampak dia melibatkan duit kan? Bila melibatkan duit, kalau nak lupa pakai bateri. Lupa bateri saya. Okay. Di sini dia tanya tentang duit. Kalau tentang duit, kita mesti pakai ini. Tapi kali ini bahan terlibat ialah alat tulis. Kita dalam jadual kita ada indeks harga untuk E, F, G, H. Tapi kita tak ada untuk alat tulis. Maksudnya secara keseluruhan. So mana nak dapat alat indeks itu? Indeks gubahan keseluruhan akan jadi indeks harga. So cikgu tengok. Terus sebenarnya saya tak faham apa yang you buat ini. Cikgu minta siapa yang kumpulan dua? Saza boleh ke kalau gunakan rumus indeks harga? Saza boleh? Nak cuba? Tak reti. Tak erti. Indeks harga je. Kenapa tak erti? Amira, oh ya, saya tak panggil Amira lagi. Amira? Ya. Gunakan rumus indeks harga je. Indeks harga 2008 berasaskan 207 sama dengan harga 2008 bahagi harga 2007 kali 100. Sekarang apakah indeks harganya? Alat tulis maksudnya tersebut. Kertas soalan ada pada ini? Ada. Okay, cuba cek. Apakah indeks harga semua alat tulis? Kita ambil dari mana? Jadual. Jadual ialah indeks harga untuk individu. F, G, H. Sekarang untuk semua. Itu sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Tak tahulah. Indeks gubahan. Indeks gubahan alat tulis adalah indeks harga alat tulis. So apakah indeks gubahan dia? Di B sana ada. Boleh? Tak apa. Cikgu tukar orang. Saya nak try. Sorry? Saya nak cuba. Okay, boleh? Indeks gubahan tu 108. Itulah jadi indeks harga kita. Indeks gubahan alat tulis. Yang alat tulis cikgu di sini ialah maksudnya semua. Indeks gubahan alat tulis sebenarnya ialah indeks harga alat tulis. Dia berkandung kepada macam mana kamu tengok benda itu. Okay. So, okay. Harga mana yang kita tahu? Atas ke bawah? Bawah. Bawah, iaitu? 540. Atas yang ditanya oleh soalan kan?
Okay, kira. Cikgu nak jawapan. RM 583 20 sen. Boleh? Macam itu aja, simple aja. Soalan 2 mark. Pakai rumus 1 mark, selesai dapat 1 mark. Putra faham? Faham, teacher. Okay. So ingat soalan ini sebenarnya agak kerap keluar dalam exam tau. Dia mula-mula cerita indeks gubahan. Tiba-tiba dia sekarang keseluruhan itu dia tanya harga. So waktu itu kita sebenarnya set saja. Indeks gubahan sebenarnya ialah juga indeks harga. Boleh ya? Okey, soalan D. Ini yang melibatkan 3 tahun punya. So pakai cara ini pun boleh ataupun awak boleh pakai saja 3 bulatan punya. Siapa yang pernah bersama dengan saya dengan 3 bulatan punya? Volunteer cakap boleh? Siapa? Yang Semua. dah ABC tu ke teacher? Okey, you sambung So macam mana cikgu nak susun 3 tahun tu? Bulatan pertama. A, B, C. Ini A, ini B, ini C. Tapi masalahnya tahun dia. Siapa dulu? Bulatan pertama 2007. 007. Bulatan kedua 2008. 2008. Yang ketiga 2009. apa hubungan ABC ni? Darab A darab B bahagi C. bagi C sama Darab dengan 100. sama dengan 100 pun boleh, ataupun ada orang kata B bagi 100 sama dengan C. Okey, semua betul aja. Dia bergantung kepada cara awak susun saja. Okey, sekarang yang ditanya oleh soalan ialah A, B, C. B. Ya, ini yang ditanya oleh soalan. So maksudnya mesti A dan C kita sudah tahu. Indeks harga bahan E E. Jadual E 120. Itu mana? A ke C? 120. A. Okay, ini 120. Kemudian soalan bagi kita satu lagi, 135. C. C. So masuk ke dalam formula 120 darab, eloknya kita tulis simbol dia lah. Indeks apa? Indeks 09 asaskan 08 bahagi 130 sama dengan 100. Lepas tu awak kira. Kamu pun akan dapat 112.5. Betul? Dapat 112.5? Betul. Dapat. Ya? Tapi nak pakai Putra punya cara pun boleh lah. Sebab soalan ni ada banyak cara penyelesaian dia. Okey. Pergi kepada soalan terakhir, tulis ketaksamaan. Okey. Tulis ketaksamaan. Mana soalan ya? Pusing. Okey. So S mewakili mana SY dia? Ini 15 untuk anda ini. Soalan ni tak cakap S1 mewakili apa? Dekat soalan B, teacher. B baru cakap. Mana B? Dia tak cakap pun SY. Dia sepatutnya kena cakap ya. Dia sepatutnya kena cakap. Tak apalah. Normal punya itu kita ikut susunan ajalah. Anting-anting S, rantai Y ya. Dia sepatutnya kena cakap tapi dia tak cakap kan. Tapi kita boleh tapak, macam you katalah daripada skala sana boleh nampak sikit. Sebab pasti S dia kata 4 anting-anting. So S tu mewakili anting-anting. Pasti Y tu mewakili 2 lantai. So mewakili lantai. Tapi sepatutnya ditulis di luar dah. Okey, tak apalah. Okey, tarik aja. So masa, kalau kamu tengok masa di sini ya, dia ada minit, dia ada jam.
So kamu kena buat keputusan sama ada awak nak gunakan jam ataupun awak nak gunakan minit. Putra gunakan jam ya. Teacher. Okay. So kalau gunakan jam 30 minit akan jadi 0.5 jam lah. Okay. Rantai 1 jam. Satu tak payah tulis. Okay, betul lah. Tak payah ringkas, tak payah kemban ya. Okay. 2, dia memberi barang selebih-lebihnya simbol ini 15 barang dia, so X tambah Y macam inilah. Saya rasa Saza pun sama. Tuh, Saza punya sama juga Saza punya jawapan sama dengan Putra. Okay, kali ini 2 kata sama, 2 kata samaan aja lah. Okay, B dia suruh awak lukiskan graf dia. Saza punya graf. So, cikgu sudah semak dua-dua. Putra punya pun betul. So, untuk S tanpa Y sama dengan 15, tempat yang cikgu nak semak, sini mesti 15, sini mesti 15. 15 di sini maksudnya 7,5 petak. 7,5 petak dari 12. Bukan tengah-tengah ini ya. 2,5 petak dari 7.5, 7,5 petak daripada 12 So itu cikgu akan tengok 15. Kemudian untuk ini cikgu akan cek 10, 20. Cikgu akan cek 10, 20. Kalau awal lalu 2 tempat ini maksudnya garis itu betul lah. Okey, dua-dua simbol ialah lebih kecil kan. Okay, dua-dua simbol ialah lebih kecil, kita akan lorek sebelah bawah. Tapi jangan lupa elok kepada dia, kena pastikan Y di sebelah kiri dan perkali dia positif. Macam soalan ini dia memang tak ada perangkat. Y memang di kiri dan memang positif. So kita boleh terus lorek lah, lebih kecil di sebelah bawah. So itu dia lebih kecil sebelah bawah, lebih kecil bawah, inilah kawasan dia. Boleh So Putra pun betul. Saza punya pun betul. Ada Saza tak buat bahagian C kan. Okay, so cikgu tumpam Putra punya bahagian C. Okay. Okay, bahagian C. Cikgu tanya berapakah bilangan anting-anting dan rantai yang perlu dihasilkan oleh Diona setiap minggu supaya dia boleh dapat keuntungan maksimum. Okay, Saza, macam mana kita nak kira keuntungan? Untuk jual satu anting-anting, berapa keuntungan dia, Saza? Baca di perenggan pertama. 15 ringgit. Untuk rantai? 20. 20. So kalau cikgu nak kira keuntungan, apa ungkapan dia? 15 apa-apa? Boleh? 15 X. Ya. Jumlah keuntungan termasuk rantai? Tambah 20 Y. Okay. So lepas itu kita nak keuntungan maksimum. So soalan jenis ini ialah kita semak dengan bucu ke, kita kena buat satu garis ke, macam mana? Semak setiap bucu. Okay, ada berapa bucu di sini? 4. 4. Okay, bucu pertama, apa koordinat dia? 15,0. Okay, ini 15,0. Bucu kedua? Bucu kedua yang mana, teacher? Awak cakap cikgu tahu cikgu cakap bucu mana. Janji cikgu nak angkat 4 bucu tu. Yang 00. 00, okey. Bucu ketiga? Bucu ketiga? 010. Okey, 010. Okey, bucu terakhir. Sini.
So dia Putra sudah tulis jawapan. 5. 10.5. Putra sudah tulis pun. 9 teacher. 9. Haa lah. 10 kan sebab 8, 12 tengah-tengah kan? Haa teacher. 10, 12 macam 10. Kalau 8, 10. Kalau 8, 10, 9 lah. Okay, 10, 5. So, cek 4 bucu. Okay, kalau kita nak tapak keuntungan maksimum, kalau saya tak cek kosong-kosong lah. Nampak tahu kan dia jadi kosong. So, cikgu akan cek 3 titik ini. Okay, cek 3 titik ini. Okay, cikgu panggil orang cek ya. Fadri, cek ini. Faiz, cek ini. Saza, cek ini. Bagi saya nilai. Teacher, bukan yang titik 10 tu 10.5 ke? Oh, kamu nampak 10.5. Tak apa, kita ambil nanti baru kita cek betul-betul. Cikgu tahu titik itu agak suka baca sikit. Sebab kalau Putra punya memang 10.5. Tak apa. Kita kalau you rasa 10.5, you cek 10.5 dulu. Sebab kadang-kadang bukan titik itu dipilih. Kalau titik itu dipilih baru kita nak pening. Teacher. Okay. 200. Yang Fadri 200. Teacher, yang saya punya tu 225. 25. Faiz sudah? Kalau siapa-siapa boleh tolong. 257.5. Okay, so tak nak kena settle dia lah. Kena settle dia. So, ingat dalam exam ini shortcut dah. So, benda ni padam. Benda ni padam. Jangan bagi orang nampak kita sebenarnya cek 4 bucu. Padam lah. Kita ambil yang kita nak aja. So, maksudnya kita ambil bucu ini. So, kita kena kaji betul-betul. Yang cikgu tengok kejap. Sebenarnya dia berkandung kepada graf kamu. Kejap. Okey, kalau Putra punya nak kata 10.5 tak sampai sebab 10.5 adalah 10.5 di sini. Dia satu petak 0.4 kan. So 10.5 sangat jauh tau. Boleh? Yang baca 10.5 Saja punya graf ke? Ke orang lain? Sebab cikgu nampak Saja dengan Putra punya graf je. Yang tadi cakap 10.5 siapa punya graf? Tak, saya tengok Putra punya macam 10.5. Saya baca sekarang teacher. Oh, baca salah lah. Saya ingat 5. 12.4. Okay. So sekarang kalau you baca berapa? Sekarang you baca berapa? Bukan 10.5 tapi mungkin kita akan baca dia macam lebih sikit kan. So mungkin awak baca 10.1 kot. Kan 10.2. Teacher betul lah 10. Ngam-ngam 10. Okay. Kalau ngam-ngam 10 nilai dia berapa? Ini kena buang lah. Nilai dia berapa? 15x tambah apa tak ingat lah. 15x tambah 20y. 250. Masih lebih besar kan Saza? Tadi you punya? Saya punya ni 225. Okay, masih lebih besar lah. So ini 15, 10 tambah 25. So dapat berapa rupiah sudah cikgu ni? 250. Okay. Kalau kamu rasa cikgu dia macam lebih sikit 10.1 ataupun 10.2, kamu jangan lupa ini melibatkan bilangan kan. Bilangan rantai, bilangan anting-anting, takkan ada orang beli sebahagian kan. So awak pun kena ambil nombor integer tapi ada di sebelah dalam. So kalau awak tadi baca 10.1, okay, katakan awak baca tadi ialah 10.1, nombor sekeliling dia 1, 10, 1, 11. Kalau ikut graf ini pun 10 di sebelah dalam. So akhirnya awak akan baca 10 juga. Awak akan baca 10 juga. Sebab dia memang nampak macam lari sikit kan. Macam lari sikit.
Oh, dia lari sikit sebab graf ini tak betul-betul jatuh di 15. Sengit sikit sebenarnya. 15 di sini kan. Tapi sebab beza kurang daripada setengah petak, cikgu tak tolak markah. Kenapa boleh beza sikit? Okey ya. Putra saya enlarge bagi you tengok. You nampak tak? Garis you sebenarnya tak lalu titik ini dengan sharp. Titik awak bawah sikit kan? Putra nampak? Nampak teacher, nampak. So, minor saja kesalahan. Kadang-kala tak ada kesan. Kadang-kala ada kesan. Dia ada kesan khasnya bila dua titik yang awak pro itu sangat dekat. Sekarang titik yang awak pro itu agak jauh tu selamat sikit. Saya rasa ini pun you tak sharp. Cikgu enlarge bagi you tengok. Lain kali you lukis ini kalau pakai mikroskop. Ya. Salah saya buat. Sekejap. Cikgu enlarge bagi kamu tengok. Sebab ini memang satu masalah yang selalu berlaku pada kamu. Kamu sebenarnya tak lalu dengan sharp. Sekejap. Kamu nampak tak? Boleh? Di awal sebenarnya atas sikit tau. Even awak plot titik 10 ini pun atas sikit. Sudahlah titik atas sikit, garis lagi atas sikit. Garis awak sebenarnya hampir 10, ini 0.2. 10, 0.2, 0.1 lah. 10.1. Sorry. Ya, 10.1. Kalau kamu tengok awak tak sharp tau. Yang ini pula bawah sikit. Tapi macam cikgu katalah, kalau dua titik yang awak pro itu cukup jauh, kalau awak lari sikit, dia tak ada kesan. Tapi kalau tadi awak ambil satu titik di sini, satu titik di sini, biasanya sampai sini memang sudah lari banyak lah. Macam ni awak lari sikit. Tapi tak kena tolak markah sebab kurang daripada setengah petak. So inilah tataannya 250. Saza okey pagi yang ini? Sebab you tak jawab tadi. Okey, teacher. Okey. So itu sahaja kan? Okey. Sekejap.